eh, Sekejap Okay, alright. Ni pun dah ramai dah ni. 24. Ni
Okay, alright. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, so kita boleh mula. Okay, check. Boleh nampak slide, boleh dengar suara? Check. Boleh. Boleh. Okay, alright. Okay, so as I mentioned, today we will make a briefing for this design project. Okay, so if you remember earlier in the semester, I mentioned to you one of the assessment is design project. Okay, so this design project ni is very important lah. Okay, the percentage of mark is 30%, and it represents 30 marks lah. Solid 30 marks. Okay, so meaning for example, this one is the second highest percentage in term of assessment. Okay, because first we have test 2 lah, or final test, okay, which represent 40%, and then we have design project 30%, and then test 1 20%. Okay, so 40, 30, 20 dah 90 lah. And then finally we have assignment. Okay, assignment 10%. Okay, so this one is quite huge lah, quite huge. 30% of the total assessment. Okay, sekejap saya kena mana. Okay. Alright, so altogether 30% ada dekat sini lah. Alright, so today we will look into detail about the design project, what are required, the procedure, and then what you supposed to put into the report. Kita ada report structure and all other things. Saya nak join dalam group ni sekali, meeting. Alright, so for this semester, our design project, we will perform a design for office, classroom and auditorium. So hopefully, if not all of you, hopefully most of you have looked at this file. Okay, so I share to you, I think yesterday, last night. So first we look at the assessment. Okay, so HWAC basically we have 5 course outcome. So dalam HWAC ni kita ada 5 course outcome. Okay, the first 2, CO1 and CO2, mostly we evaluate it through test and assignment. Okay, so that CO1 tu is actually related to all the theoretical question that you have in the test. Soalan-soalan teori tu actually address the theoretical CO1 lah. Okay, and then CO2 relate to calculation, and again in your test, in your assignment you have calculation question. Okay, and then CO3, 4, 5 all related to design project. Okay, so first one CO3, this one is related to design, design all the relevant analysis and also component selection. Okay, so and then CO4 we have a presentation, present design projects in a professional manner. Okay, so since 5-6 years ago, our presentation is in the form of written report submission. Kita tak buat
oral presentation. Okay, at the beginning, yes, we do oral presentation. Okay, but somehow it is very time consuming and it's not effective lah, so to speak. Okay, kawan-kawan present kat depan, yang kat belakang dengar tak dengar, bila suruh tanya soalan tak ada soalan. Okay, yang belum present kalut duk tengok slide masing-masing. Then there are few cases lah, students yang dah present ask for excuse, nak keluar, nak pergi lab, nak pergi bengkel, nak continue buat FYP, macam-macam lah. Alright, so dia time consuming lah. Just imagine one group present for about 20 to 30 minutes, katalah setengah jam ataupun 20 minutes lah, 20 minutes. So sejam baru dapat 3 group. So dia panjang sebenarnya, lebih daripada setengah jam. Okay, so your presentation will be in the form of written report. You produce a technical report and then you submit. Okay, so from there I can judge if the report is well presented or not. Okay, so and then finally work in a group as a team member. Also from the report I can assess whether the group has a very good teamwork, good cooperation among the team members. Okay, so daripada report tu kita boleh tahu dah. Tengok report, kemas, teratur, okay, professional manner, teamwork bagus. Okay, berterabur, memang tak professional, teamwork tak ada. Okay, report bahagian depan lain, bahagian belakang lain. Setiap section tu tengok font, kejap font macam ni, kejap font macam ni. Table, kejap simple table, kejap warna-warni. Okay, no synchronization in the report. Saya tahu dalam group tu ada 5 orang maksimum. Masing-masing ada buat bahagian masing-masing. Tapi bila combine tu, at the end, you must synchronize all the report. Kena apa? Check balik, proper balik. Alright. So when you want to submit a report to your client, okay, tak kisahlah you punya engineering team ada berapa ramai. So at the end report tu kena synchronize lah. Okay, so ini bukan just a report that kau sikit aku sikit, ni sikit ni sikit, kita ambil gabung hantar. It's not like that. So you are already in semester 7, semester 8. Ada yang nak going for industrial training, ada yang dah nak cari kerja. Okay, so use this opportunity to train yourself to produce a good report, so that later when you work, you'll be able to submit good report to your employer, to your boss ke, tak kisahlah. Okay, so ini from my experience I can see this from the technical report in terms of professionalism and also teamwork. Okay, and these two are related lah. Kalau selalunya report dia bagus, dia punya teamwork mesti bagus lah. Kalau ini report pun berterabur, teamwork pun rendah lah markah. Okay, alright. So previously last semester I think they produced good report. Okay, for whatever reason I don't know, but last semester, the semester before, I mean during ODL ni, most of the group produce quite a good report. But previously masa face to face, mostly good, some very excellent, and some just above average. Okay, so dulu-dulu pun ada, memang ada yang produce very good report, excellent report pun ada. Okay, some of the students, their father is also a professional engineer. I think I remember, I think 2 of them, ada 2 student tu, even their father is a consultant. They have their own consultant firm. Okay, so bila kita tengok report tu, ini lain macam, memang ini macam consultant punya submission. So bila tanya sikit-sikit, oh okay, ayah dia consultant,
Okay, so ayah dia pun guide jugalah untuk buat ni. So no problem if you have your father, your mother, grandfather, okay, great grandfather, ataupun siapa, uncle, makcik, boyfriend, girlfriend, okay, siapa, abang angkat, adik angkat, whatever, siapa-siapa working in this line, were able to help you to produce the report, to do the report, yang boleh tolong kan, tak apa, boleh, no problem, you can ask for their advice, can ask for their advice, can ask for their help, to janganlah suruh dia tolong design, check design ke whatever. Okay, so maybe you have somebody that working with the consultant ke contractor ke, siapa lagi, JKR ke, whatever. Okay, so no problem, you can ask for their advice. Okay, because at the end I just want to have a good technical report. I expect a good technical report. Okay, so all in is 30% or 30 mark, solid, so 22, 3 and 5, so total 30 marks. Okay, solid tu meaning kalau kamu rugi 5 markah sini, habis 5 markah, turun 1 grade. Okay, kalau dalam test you rugi 5 markah, dia tak banyak sangat, sebab dia bukan turun 1 grade. Test 50 marks tapi represent only 20%, so 5 mark in the test, maybe berapa, kamu kira sendiri lah berapa persen je. Okay, but this one is solid. Okay, so first DCO assessment, I don't want to talk much about this first, and then next is the floor plan. This is a building in UiTM, Faculty of Art and Design. The location is somewhere near to the old menara, okay, dekat menara lama tu, pejabat pos Affin Bank, bawah sikit tu dekat HCP sana tu ada Fakulti Art and Design. Okay, so I think the building is a 5-story building, but in our design project we will only focus on the ground floor. Okay, they call it level 1, level 1, but actually it is a ground floor lah, because the area is quite an hilly area, kawasan berbukit ni. If you go this way, actually you turun bukit tu, dia macam bangunan kejuruteraan lah. Okay, so bangunan kejuruteraan ni kalau blok 3 tu, dia tak ada aras 1, aras 2, paling rendah aras 3. Okay, sebab dia berbukit. If you go to other side, electrical and chemical belah sana tu, dia ground floor dia aras 5, ataupun aras 4, because dia ada slope tu, sampai ke bawah. Level 1 hanya ada dekat blok 1 saja. Okay, yang civil tu. Okay, nevertheless, this is the ground floor lah, so called the ground floor. Kalau kamu masuk kat bawah ni, ada jalan turun bukit, turun bukit, boleh drive through sini, drop sini. Okay, naik tangga, kamu masuk dalam building dia lah, and then you can see the office, the auditorium. Okay, pintu auditorium kat sini, and then over here is also office actually, but in our case we assume this a classroom lah. Okay, so dia 5-story building, meaning atas office ni pun ada office lain, atas classroom ni pun, which is actually an office, ada office lain, ada bilik lain, which is I assume it is identical. Auditorium ni dia macam kawasan lapang dekat tengah-tengah ni, in between these two block ada kawasan lapang, so ni dia tinggi sikit lah. So you just imagine macam you punya sekolah lah, your school. This is block 1, katalah 5 tingkat, 4 tingkat lah, sekolah selalunya maksimum 4 tingkat je, 4 tingkat, so ini 4 tingkat.
tengah-tengah ni katalah an empty space, court badminton katakan. Tiba-tiba sekolah buat satu dewan, naik tinggi sikit. So kalau your class is at the fourth floor, tingkat 4 tu, you tengok bawah, you nampak bumbung auditorium lah, bumbung dewan sekolah tadi tu. So over here, I think it is a 5-story building. Lepas tu atas tu dia tutup semua sekali. Okay, atas tu dia tutup semua sekali, meaning the roof of this auditorium is shaded from sun. Dia tak kena matahari. Okay, so from this one, the dimension of the space is not very clear, so you have it here on this slide. Okay, for example, for this office, ada 4 office ni, the total length is 120 feet, the width is 30 feet. So each of the office ni actually 30 by 30. Okay, 30 by 30 lah. Okay, classroom total length is 150, also by 30. So again, so this 30 by 30. Sir, kurang clear sir line. Okay, right. Kurang clear. Sekejap, sekejap. Dia delay sekali. Tadi problem, petang tadi excellent, malam ni dah mula slow balik ni. Okay, so saya nampak lah, sebab tu saya join dekat phone saya satu lagi. Dia ada delay sikit. Saya dah gerakkan cursor tu tapi saya nampak dia masih static lagi. Sir, ada record tak sir? Nanti sir share record video ni sekali sir. Saya tak ada record lah. Okey sir, tak apa sir. Okay, saya rasa nak record pun dah mula. Saya rasa tak ada apa kot, just nak briefing je. Sir, ada pertanyaan sikit sir. Yang dekat sir kata tadi dekat auditorium, kalau daripada atas daripada office dengan classroom ni kita boleh nampak bumbung kat auditorium kan? Okey, dekat antara tu between office and auditorium and classroom ada tempat berjalan kaki kan? Nampak ni kan? Okey. So yang dekat tempat berjalan kaki tu termasuk ke? Tertutup sekali ke bumbung tu? Tak, kamu kalau kat atas ni kamu boleh nampak ni orang berjalan kat sini. Oh, faham. Kamu boleh nampak. Kan katakan kamu duduk kat second floor kan? Kamu boleh nampak kan orang mampu masuk apa semua. Dia delay sikit Sekejap, saya cuba buat cara lain. Okay, sekejap Saya rasa suara tak ada masalah, dia delay dekat gambar tu, dia lambat sikit. Lambat lah. Wah, susah macam ni.
start boleh dengar suara saya ni? Okay sir, nice. Kenapa? Ini lagi teruk So saya kena buat macam tadi balik Okay, so ini floor plan lah. Ini dia punya dimensions pun ni ada kat sini. Okay, so tadi saya dah mention office and also the classroom punya dimension. Okay, so office tu tak apa, kamu nampak dia flat kan. Dia flat. Tapi actually ada sedikit ruang. Okay, ada sedikit ruang kat sini ni yang dia ada yang expose, ada yang tak expose kepada matahari lah. Sebelah sini pun sama yang kat atas tu. Okay, boleh nampak kot. Actually boleh nampak kat sebelah sini ni. Kamu boleh nampak dinding ni expose, dinding ni tak expose kat atas boleh nampak cursor saya ni yang tergerak ni. Boleh sir. Okay. Tapi kita assume semua macam tadilah, macam saya cakap tadi, line kuning ni, all this yellow line ni represent interior wall which is not directly exposed to sun. Okay, auditorium ni pun sama, everything is yellow line, so meaning all the wall and also the roof is not exposed to the sun. Okay, classroom sama lah. Yang red line ni represent wall that are exposed to sun. Yang ni yang kena matahari. Okay, merah kena matahari, kuning tak kena matahari. Sir, Okay. yang dekat classroom tu, red wall tu sampai hujung ke sir? Ke ada ruang kosong, gap tu? Dia bukan ada ruang kosong ni. Kalau kamu tengok ni, dia dinding dia masuk ke dalam sikit macam ni. Nampak? So yang tu consider red wall ke merge red wall dengan yellow wall? Kamu akan buat flat juga. Dia bersambung hujung macam ni. Faham. Okay. Okay. Maknanya red wall tu sampai hujung lah. Dia 30 by 30 jugalah. Okay. Kalau nak ikut dia kecil sikit sebab dia ada kawasan yang dia macam ke dalam kan. Macam sini dia dah masuk dalam sini, lepas tu dia potong sini kan. So kita ignore dia, kita just in practice pun kita buat macam tu, kita just sambung straight macam itulah. Sir, Kat ada sini pun satu persoalan sir. AHU kita assume sendiri kita letak sendiri. Issue kita assume kita letak kat mana-mana lah. Okay. Kalau ada issue, saya tak nak tengok that issue location, saya just nak tahu ducting tu macam mana layout dia. Okay, contohnya auditorium ni kamu nak pakai issue, kamu letak kat tepi ni ke mana ke tak kisah, asalkan saya nak nampak mana layout ducting tu pergi dan kat mana dia punya supply diffuser. Okay, dan kat mana dia punya return lah. Kalau pakai free return, just ada kotak untuk free return grill je lah. Kalau ada return duct, then kamu kena buat layout juga untuk return duct. Faham Faham sir. Okay, so issue tu tak penting lah nak letak kat mana-mana pun, walaupun actually kamu kena betul-betul locate dia, tapi tak apa, just assume letak somewhere lah kat sini ke. Okay, sebab in this case auditorium ni kadang-kadang ada auditorium yang dia sorokkan issue dekat atas suspended ceiling dia. Macam classroom kita tu ada suspended ceiling, dia sorokkan kat atas. Okay, sebab dia ada ceiling height yang tinggi, mungkin dia ada gap yang cukup besar, mungkin dia boleh sorokkan issue kat atas. Okay, itu contoh lah. Or if you use echo package or rooftop unit you boleh letak dekat atas bumbung auditorium ni lah.
Okay. Kalau echo tak sesuai lah sebab ini indoor tapi kalau issue sesuai lah letak kat atas bumbu. Okay, tadi saya habiskan sikit pasal tu. Ini pun sama juga if you notice here, dia punya ni bukannya flat 90 degree kat sini. So kamu just assume dia flat lah. Okay, dinding flat kat sini 90 degree. So the size is also 30 by 30 Okay, so another important point, next you have the ceiling height. For classroom, office, it is 10 feet normal standard height for office classroom. For auditorium, actually it is about 80 to 20 feet but in this case tak apalah, we use 15 feet. I think is sufficient lah. Okay, but this auditorium is actually ceiling height dia is more than this office classroom. Okay, clear? Clear sir. Okay, so what's next? Dimension office dah bagi, classroom dah bagi, auditorium dia punya class dimension slightly unique compared to what you have done before. Previously, I think you have a square building, rectangular building, which consists of 4 walls. Now you have a trapezium shaped building with 5 side of wall. Ada 5 wall ni. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay. Alright, so ni tak ada delay saya dah kamu boleh nampak lah. Alright, so dimension dia sini 90 feet, 24 feet. Distance ni kamu kena kira lah based on hypotenuse. Yang ini 45 feet. And lastly this one 60 feet. So in case you need to measure the area for this auditorium, so you kena buat pecah lah pecah macam guna formula trapezium ataupun you pecah lah. Mungkin you pecah tu, sini ada satu rectangular, sini pun ada satu lagi rectangular. So sini kamu ada 1 triangle. Okay, so you boleh calculate lah, tak ada masalah ni. Okay, so I think that's all untuk floor plan. Orientation pun kamu ada kat sini, north. This is not the correct orientation. Okay, I just assume lah this is facing north. Mungkin betul, mungkin tak betul, saya tak tahu. Okay, saya pun tak ingat lah dia punya orientation. During normal semester, you are required to go to this location. Kalau saya bagi design project, saya bagi tahu tempat, you have to go to this place. Okay, do your inspection, walk through, inspect the site. Okay, survey lah, building survey for example. Tengok dinding dia macam mana. Okay, tengok kena matahari ke tak. And then you also need to identify the orientation. Okay, saya tengok kadang-kadang bawa phone lah, dalam phone ada kompas kan, letak susu, tengok mana direction apa semua lah. So it is more real lah, more real. Okay, you can go into the auditorium, tengok dalam, tengok ceiling height dia berapa. Kalau office ni susah sikit lah, just boleh estimate daripada luar, agak-agak daripada luar berapa tinggi dia. Okay, so since we cannot go to this place due to many reasons lah, of course PKP lockdown. So we just make our calculation based on assumption lah. Okay, ataupun floor plan yang kita ada, all the information yang kita ada. Okay, so kadang-kadang kita tak boleh pergi site contohnya site Johor ke Sabah, Sarawak. Okay, jauh lah. So we don't have the opportunity to visit the site, so we work on whatever available that we have. Okay, so normally design project
dalam UiTM lah. So dalam UiTM ni boleh pergi visit Sir, Okay, yang so- ni dalam UiTM dekat Menara Saas ke sir? Menara Saas. Yang ground floor tu? Bukan, dia dekat bawah sikit tu, dekat Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka. Mungkin kamu boleh Google Map ke, tengok Okay. tengok street view ke. Kawasan tu tutup ke sir sekarang ni? Tak tutup lah. Oh, boleh je lah pergi. Boleh je, yang tutup tu Dewan 1005 kan, under construction kan. Sekarang ada kong. Ini yang bawah lagi ni. Kalau kamu daripada roundbout section 2 pergi ke roundbout section 16, lalu hotel UiTM, Okay. kamu akan lalu Fakulti Art and Design tu, dekat sebelah hotel. Kawasan ni bukit sikit. Fakulti Art and Design. Okey, tak apa. Tak penting lah Kalau kamu nak Google, kamu boleh try Google lah Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka. Mungkin kamu boleh nampak lah building dia macam mana apa semua. Okay, so actually kita boleh je kalau kita nak Google sekarang. Okay, apa dia nama dia? References UiTM image. Let's say image lah. Ni bangunan dia. Boleh nampak So ini yang saya kata foyer tadi tu. Bangunan tutup yang saya cakap tangga tu kat sini. So dalam ni ada dia punya auditorium tu Tahu kat mana? Yang ni kena kalau nak pergi ke apa untuk pembayaran student punya bahagian tu, kena lalu sini rasa ni. Memang lah. Okey. Ni. Ini kalau kamu naik tangga ni, ni auditorium dia kat sini ni. Betul kat sini. Nampak saya. Okay. Ni daripada sini lah. Daripada depan ni. Ini tempat kamu masuk, auditorium kat sini. Ni office kamu kat sebelah tepi ni lah. Classroom dia macam tu. Kalau kita Google sekejap Net. Kenapa nampak pelik map ni? Okey, dia patut kat sini ni. Ni bawah ni, Fakulti Art and Design. Okey. Sekejap Ini roundbout yang dekat College Roger tu. Okay. Ini College Roger. Ini roundbout tu. Yang ni hotel UiTM. So kalau kamu naik ke sini, nak pergi ke Menara Lama tu, okay, kamu lalu sini ni, dia dah ada satu jalan turun bukit ni menghala ke Fakulti AD So kalau kamu terus ke sini, kamu actually lalu sama aras dengan bumbung Fakulti AD tu. Okey, alright, saya proceed Okey,
Okay, this one is building outside survey from JKR guideline. From notes also you have this. Ada 17 aspect ni. So you have to go through all the aspect to determine all the information so that you can calculate or you can perform all the design process. Okay, orientation tak apalah, dalam kes ni saya dah bagi, but actually student kena pergi tengok sendiri orientation dia lah. Year of space pun dah tahu, dimension of space pun dah tahu, ceiling height dah tahu. Construction material you have to assume. Kena assume dinding dia jenis apa semua lah. Tebal dia berapa, nilai U dia berapa. Window, in our case we assume no window. Kita assume tak ada window lah. Actually ada window sikit-sikit tapi tak clear. From that floor plan it is not really clear. So I think we just ignore the window. Assume tak ada window lah. Okay, people, number of people, duration of occupancy, nature of activity, all these things you make assumption. Okay, make your assumption. Lighting power also make your own assumption. Okay, etc. Carilah semua information so that with complete information or assumption that you made, you are able to do your design project. Boleh calculate cooling load, for example. Okay, next is the procedure. Alright, so procedure dia, first you perform the cooling load estimation, and then perform the psychometric analysis. Okay, number 3, you select the system, meaning you choose your air conditioning system, and then if you choose ducted system, you must perform duct design, and if you choose water cool or indirect expansion system, actually you have to do piping design and pump selection. But for this design project, I give you exemption. Tak perlu buat. Just stop sampai sini kalau you choose a ducted system. Piping, pumping tak perlu. One thing, because we will only learn piping and pump selection ni in next week, during next week, in chapter 8. So tak apalah, nanti baru nak belajar, baru nak faham, complicated. So we focus on the basic dulu. Okay, actually if you understand chapter 8, easily you can do this. Okay, tapi yang penting ni kat sini ni, cooling load and also system selection. Okay, so cooling load, in actual practice, lepas cooling load kita terus buat system selection. Kita tak buat psychometric analysis. Okay, psychometric analysis ni is performed by all the manufacturer. Okay, sistem-sistem yang kita pilih ni, orang manufacturer yang buat tu, contohnya Exxon, dia dah buat psychometric analysis for their product. Okay, so that's why kita buat cooling load. Kita tengok, okay, ini nak pakai VRV. Okay, setiap bilik 5 horsepower. So kita terus pilih sistem je. Kita tak buat psychometric analysis. Sebab dalam VRV kita tu, dalam issue kita tu dah ada CFM yang manufacturer tu kira untuk kita. Okay, but in your design project, I want you to perform this psychometric analysis. Saya nak kamu buat. Okay, saya nak kamu kira sendiri berapa CFM yang sepatutnya. Okay, sebab normally yang manufacturer bagi tu lebih daripada yang sepatutnya, to cater all application lah. Okay, mungkin saya nak 100,000 BTU, CFM 5,500, kamu nak 5,200, okay, orang lain nak 5,300, so dia pun bagi 5,600. Okay, semua orang boleh pakai. Okay, for example lah, contohnya macam tu lah.
Okay, so this one is the procedure. Nanti kita tengok dengan lagi detail lah pasal procedure ni. Okay, in the report structure. So procedure tu ada dekat sini. Number 3, calculation, and also number 4, system selection ada dekat sini. Okay, so report structure ni pun very well structured. It is a guided report lah. Sebab dulu bila tak ada report structure, macam-macam jenis report student hantar. Okay, ada yang 5 muka surat, ada yang 10 muka surat, ada yang nak 100 muka surat. Okay, macam FYP punya thesis. Okay, so saya tak nak banyak-banyak, just nice, seminimum yang mungkin. Okay, so first one is introduction. So you introduce your building, your room, space, zone, location dia kat mana, purpose dia, size dia, etc. lah. Okay, dimension, whatever. Okay, you can use information from the floor plan. Okay, tak perlu banyak-banyak, tak perlu goreng-goreng sampai terlebih hangit, sampai 3-4 muka surat. Okay, so no need. Just limit your introduction, probably 1.5 or maximum 2 pages lah. Okay, and then second is the methodology. Your method for calculation, E20 for estimation, and then equal coefficient method for duct design, okay, and etc. And then you also have to list all the assumptions that you made for you to perform the design. Number of window kita assume 0, type dia pun tak ada lah. Number of packs, okay, how many person you expect for your auditorium, 100 ke, 150 ke, 120 ke, 103 orang ke, whatever. But you must justify why you choose that number. Kalau kamu pilih 100 orang, then cakap kenapa 100 orang. Based on what basis you assume the auditorium is meant for 100%. Okay, so equipment yang ada di dalam office ke, classroom ke, auditorium ke, whatever lah. Okay, so next is calculation, cooling load calculation or estimation. I don't want you to submit manual calculation because you have 10 spaces in your floor plan tu. So I don't want you to do manual calculation. Okay, yang itu dalam test. Dalam design project, I want you to develop your own Excel spreadsheet. Okay, so once you develop, you just gunakan template tu saja untuk 10 location. Okay, for example over here, saya screenshot dekat dua komponen cooling load, component number 1 and component number 2. So from here, you just enter the area, enter the factor, enter the temperature difference, then you get the answer. Nanti Excel akan calculate total BTU untuk space ni semua sekali. Okay, so you develop your own spreadsheet. Okay, so ni kena pandai-pandai lah. So once you fill up your spreadsheet, key in semua maklumat tu, in the end kamu akan dapat lah jawapan berapa dia punya BTU. Okay, sama je lah. Kalau kamu manual pun dapat jawapan yang sama, guna spreadsheet pun dapat jawapan yang sama. So since you have 10 spaces, you have to add muka surat, submit the report. Okay. So saya tak nak manual calculation. Manual calculation satu space nanti 2, 3, 4 muka surat, 10 ada macam-macam lah. So tak payah. Guna spreadsheet, key in and then print dalam satu muka surat. Okay, for each space, setiap satu tempat. So you have classroom 1, classroom 2, 3, 4, 5.
Office 1, Office 2, Office 3, 4 and also auditorium. Okay. Next, psychometric analysis. Ada 10 saya itu sahaja. Okay. Satu untuk office, tak kisah mana-mana. Satu untuk classroom dan satu lagi untuk auditorium. Okay. Next, duct design. If you use ducted system, okay, echo package, watercool package. Kalau kamu gunakan ASU ataupun ducted FCU, then buat duct design, tunjukkan duct design. Okay, boleh gunakan vision chart atau boleh gunakan software. Okay, kalau kamu ada duct creator yang pusing-pusing tu pun boleh gunakan juga. Okay, ambil gambar dan letak dalam report. Sir, kena buat dua ke ataupun pilih satu je? Duct design? Yang C tu. Oh, tak perlu dua-dua, satu je. Okey sir. Pakai mana-mana je. Okay, so ni saya dah discount, so tak payah buat. And then result and discussion ni, saya nak kamu dah kira BTU untuk setiap space tu, kamu bagi dengan square feet dia. Dapatkan BTU per square feet. And then psychometric analysis tu pun sama, dapat CFM, dapatkan CFM per square feet. Okay, and then compare with chat figure and also comment. Okay, compare and comment, bukannya sekadar compare saja, comment sekali. Static term selection, and you justify why you use this system. Okay, and then you attach manufacturer catalog, which you can obtain from manufacturer website. Okay, dalam setiap manufacturer ni, Exer, Daikin, York, Carrier, Dambush, normally website dia kamu boleh nampak ada satu tab tu produk. You klik kat produk tu, you boleh tengok apa produk-produk yang dia ada. Okay, and then last, finally, the schedule of equipment. Okay, maksudnya senarai equipment yang kamu pakai lah. Okay, so after that, conclusion, again, tak mau goreng-goreng tak mau goreng-goreng macam FYP semua. Okay, cerita macam-macam. Okay, mengarut-mengarut tak perlu, just quarter page 4-5 ayat pun dah cukup lah. Okay, and then finally reference. You list all your reference that you use to do the design project. Alright, so ini is called structure. Very clear, very structured. Make sure you follow this layout lah ataupun guideline ni. Okay, ini contoh spreadsheet. Kamu boleh Google, mungkin kamu ada kawan semasa lepas diorang dah buat, mungkin boleh tengok macam mana diorang buat. Okay, bayaran kamu boleh buat lah, tak ada masalah lah. Okay, dalam industri pun kita memang selalu pakai Excel je. Kamu pergi LI pun template semua dia dah bagi lah, tapi ini saya nak kamu develop sendiri. Okay, pandai-pandai kamu lah. Sem lepas semua orang dah siap. So maksudnya setiap sem sebelum-sebelum ni pun semua orang boleh buat Excel sendiri, tak ada masalah. Okay, ini contoh summary for one room. Okay, so ini 75 komponen ni, then you subtotal, you total. Okay, you can calculate the sensible heat ratio, floor area, boleh dapat BTU per square feet, and then letaklah tambah CFM and also CFM per square feet. So ini sama macam dalam nota lah. For example, over here komponen number 1 you dapat berapa,
dapat kira berapa, then kat sini pun kamu masukkan lah berapa nilai dia. Okay. So setiap satu kamu key in kan dia punya table macam ni. Okay. For example, cooling load estimation for office number 1. Masukkan semua sekali. Compare with check figure and comment. So ini untuk setiap satu. Lepas tu kamu ada table untuk semua sekali. Office 1, Office 2, Office 3, Office 4, Classroom 1, Classroom 2, Classroom 3, Classroom 4, Classroom 5 and also auditorium. Letakkan berapa BTU dia, berapa CFM dia, and then sistem apa yang dia pakai. Kalau semua sama lah. For example, you want to use VRV for the whole spaces, so letaklah VRV semua. Ini contoh saja. For example, VRV for office, classroom nak pakai split unit, auditorium nak pakai package for example. Okay. Building ni actually building lama building lama lah, ni zaman Tok Kaduk lah. And then dia punya simen dia macam menara SAS tu lah itu solid simen tu. Kalau nak tembuk dinding, nak gantung frame, boleh patah batang drill tu. Alright. So ni table lah untuk semua space, semua bilik-bilik tadi. Ada beza ini setiap satu. Ini dia punya total dia. Summary untuk total lah. Okay, example screenshot for duct design. Saya tahu duct design kamu mungkin panjang. Okay, mungkin ada 10 size. 10 size tu maksudnya ni lah 1, 2, 3, 4 sampai 10. Tak perlu screenshot 10-10. Saya just nak maksimum 2 saja. Kalau 2 ni betul, maksudnya yang lagi 8 tu betul lah. Okay. So just sample no need to put everything inside. Tak perlu semua sekali lah. And then table for duct design ni sama macam dalam nota listkan section dia punya flow rate at each section, and then what is the selected duct diameter, and also of course velocity and the friction loss lah. Okay, then this one is sample catalog. Ini hard copy, yang ini from internet lah, sama je. Okay, so hard copy ni ada, saya tunjukkan kamu contoh lah. So ini contohnya daripada Excel daripada Excel. Okay, buka-buka boleh nampak modul chiller dia. Okay, ini pun modul chiller, cool chiller lah, boleh nampak. Tu bawah dia ada table, ada size-size dia tu semua. Okay, so ini kalau yang ini kat mana sekejap. Okay, water cool chiller pun ada, centrifugal. Sini air cool chiller, yang ini air cool chiller, ada size-size dia semua. Okay, yang ini saya ambil dekat sini kaset. Okay, so dalam website pun ada, tak ada masalah. Kalau kamu tak ada hard copy macam saya, kamu just tengok kat website. So dalam hard copy ni macam-macam ni sistem dia bagi ni. Ni dipanggil rooftop package. Boleh nampak? Jelas tak? Nampak? Tak nampak? Nampak, saya nampak. Boleh lah kan? Okay. Issue pun ada. Issue kat mana? Yang ni water package, control unit.
issue dia. Ni issue dia. Okay, sekejap tu issue dia. Dan bawah tu dia ada bagi sizing semua. Kan. Okay, tak apa. So kamu boleh tengok kat website Axon, contohnya macam ni lah Axon. Everything's product semua dia ada. Okay. Kamu nak pakai sistem apa, semua dia ada. Right, so one example, for example room YY ataupun office 1, cooling load dia kamu calculate 34,000 BTU. So let's say you want to use a BRV system. Okay, indoor dia nak pakai sini cassette. Kalau nak pakai satu unit, then you choose this size. Okay, 34 pun tak ada dalam ni. Yang ada 30 like same size or slightly higher. Maksudnya kita tak boleh pilih yang 30. Kita kena pilih yang paling hampir dengan 34 tapi besar. Okay, kalau dia 31 pun it is not recommended to choose 30. Instead kita pilih 36 lah. Okay. Ada designer yang dia berani ambil 30. Boleh je sebenarnya, tapi better ambil lah size yang hampir tapi lebih besar. Okay, so you choose this one 36,000 BTU. Or kalau nak pakai dua sini kaset, dalam office tu kamu nak letak sini kaset tu dekat dua tempat, kamu ambil yang size ni. Okay, A5CK20F. Dia punya capacity 18,700. Okay, so ini per katalog, same room. But you want to use different system. This one for issue saya rasa ni. Kalau tengok capacity besar-besar ni. Bukan. Ni bukan untuk issue. Tapi tak perasan sistem apa sebab saya dah crop atas ni. Tak apalah, it's okay. Alright, tapi ni yang untuk sistem yang besar sikit lah. Capacity dia nampak besar sampai 500,000 BTU. 500,000 BTU ni boleh supply 2 Day 1 exam yang FKM RS 6 dan RS 8 tu kan. Boleh untuk 2. Okay, this one check figure. Tadi saya suruh kamu check BTU per square feet. Kamu compare lah low, average, high. Dan CFM per square feet pun kamu boleh compare. Let's say auditorium ni kamu calculate dapat 1.8 CFM per square feet. So kamu tengok, okay, it is between average and high. The value is okay, bla bla bla, cerita lah, gorengkan sikit tapi jangan banyak. Kalau kamu dapat 3 CFM per square feet, lebih daripada high, cerita kan kenapa. Okay, mungkin sebab ceiling height dia tinggi, so supply air dia lebih. Okay, type of aircon system, ini yang kita biasa jumpa. Okay, ada dalam notes. Yang ini arrangement yang kita jarang jumpa. Okay, jarang jumpa tu maksud saya, kita tahu VRV, VRF, but mostly VRV, VRF ni dia attach dengan indoor unit. Okay, daripada outdoor terus sambung ke ceiling cassette for example. Tapi ada produk dalam katalog yang kamu jumpa VRV that can be connected to AHU. Okay, kenapa ada produk ni? Because ada demand. Some people they love this VRV VRF system, but their space is big. Tak sesuai pakai ceiling cassette, dia sesuai pakai AHU. Contohnya Dewan. So dia pun cakap kat manufacturer, saya nak pakai VRV tapi tak ada yang boleh apa, tapi nak pakai AHU. So manufacturer pun okay, tak apa, tunggu kita buat VRV plus AHU. Okay, ada building besar,
Okay, cooling load tinggi, nak pakai air cool VRV ni, VRV biasa tu tak sesuai. So boleh pakai water cool VRV. Okay, sama je. VRV outdoor unit, ada indoor unit ceiling cassette, tapi since dia water cool, then ada cooling tower. Okay. Especially building yang tak ada location, nak letak outdoor unit. Kalau air cool kena letak dekat outdoor, expose. Kalau tak ada tempat, kita boleh sorok kat mana-mana. Kita ada plant room for example, then boleh sambung ke cooling tower lah. Okay, kita ada juga water cool BRB pair with AHU. So kalau kita letak gambar dia, ada cooling tower, ada BRB outdoor unit, lepas tu ada sambung dengan AHU, lepas tu dia sambung dengan room, ducting pergi ke bilik lah. Alright, so actually banyak lagi lah kalau kamu buka katalog kadang-kadang jumpa sistem dia pelik lah. Okay, basic kita belajar pasal VRV, VRF, tapi buka katalog tengok ada yang macam lain tak. Still sama, sistem still VRV, VRF, it's just that dia modify, boleh pair dengan the issue, boleh jadi water cool, etc. Okay, but the system is remain sebagai VRV, memang VRV pun lah. Okay, next, using both AHU plus FCU for a space. Okay, normally space kita hanya ada satu je. Kalau space besar, normally kita pakai AHU. Kalau space kecil, normally kita pakai FCU. Okay, tapi ada application yang pakai AHU dan FCU. Okay, contohnya bilik-bilik kecil, FCU dia kena ada fresh air. Okay, tapi nak dapatkan fresh air susah sebab tempat tu very remote, for example, dekat tengah-tengah building. So kita ada AHU yang supply fresh air to FCU. Kerja dia supply fresh air, tak perlu sejuk kan, just supply fresh air. Sampai kat sini dia terima fresh air, dia terima return air, dia mix and then dia process lah, and then supply into the space. Okay, mungkin kamu akan jumpa lah in practice nanti. Also this arrangement, okay, this arrangement is very common for hotel, for high class ni hotel lah, 3 star, 4 star, 5 star. Okay, so let's say hotel room tu dia punya BTU dia katalah 45,000 BTU. Okay, so apa dia buat normally, AHU ni akan supply 15,000 BTU, contohnya 1/3. FCU ni akan provide 30,000 BTU. So total 45,000 BTU. Okay, so bila tak ada orang, FCU ni off, AHU ni on, so dia akan pre-cooling di space. Okay, dan juga space-space yang lain lah, bilik-bilik yang kat satu koridor tu kan, yang share the same AHU. Sebab AHU 15,000 BTU kecil, kalau dia supply untuk 10 bilik 150,000 BTU, dan cukup lah satu AHU yang berkapasiti 150,000 BTU. Okay, so dia share banyak bilik ni. So bila orang masuk, bila hotel guest masuk, dia check in, dia masuk, walaupun pada hari yang panas, dia tak rasa bahang. Okay, so dia rasa okay, dia put on aircon, dia akan on additional 30,000 BTU ni, selama-lama bilik dia akan rasa sejuk lah. Okay, masa dia mula-mula masuk tu, dia just macam free cooling mode. Okay, so tak adalah hotel guest tu complain, dia masuk bilik bahang, berpeluh. Okay, aircon pula lambat sejuk. Okay, lepas tu lepas dah duduk 2 jam, 3 jam, dia keluar pergi makan pula, off aircon, balik-balik panas pula. Okay,
Dia tak macam kita lah. Kita balik rumah sehari, masuk bilik, masuk rumah rasa panas, bahang. Okay. So hotel normally dia punya bilik dia tu dia dah pre-cool pre-cool sebelum orang masuk lah. Okay. So dia ada arrangement lah. That's why hotel kalau kamu pergi, kalau low season tu dia locate, kalau kamu check in semua dekat floor yang sama dulu. Dah penuh baru pergi floor lain Dia tak ada orang ni duduk aras 6, orang ni duduk aras 7, aras 8, tak ada. Dia kumpulkan. Sebab dia akan operate only one issue. Okay. Sama juga smoking. Kalau level ni, floor ni for non-smoking, so semua non-smoking. Sebab kalau ada smoking, return akan balik ke issue. Lepas tu dia akan supply pergi ke bilik-bilik lain. That's why kalau ada orang smoking, bilik-bilik lain pun boleh bau lah. Sebab dia share the same issue. Okay, so saya rasa itu sajalah. So in practice sebenarnya macam-macam sistem kamu boleh jumpa ni. Macam-macam skill orang pakai nak buat design. Alright, ada yang betul, ada yang tak betul. Ada yang kadang-kadang saya pergi tengok, geleng kepala lah. Macam mana dia boleh fikir nak buat macam tu kan. Konon-konon boleh selesai masalah, tengok-tengok lagi teruk. Okay, so saya open. Ada apa-apa pertanyaan? Sir, yang Sir kata selesai masalah tadi tu, dia rosakkan benda tu ke macam mana? Tempat tak sejuk, dia ingat dia buat macam tu boleh selesai masalah, boleh sejuk. Tengok-tengok lagi masalah, lagi tak sejuk. Okay, faham. Okay. Sir, lagi satu Sir, nak tanya. Kalau kita dah kira cooling load, macam mana kita nak tahu whether yang blower tu daripada ducting tu, CFM dia, is it kita rasa tu rasa angin je, bukan rasa dia punya sejuk tu? Macam mana? Sebab kamu punya cooling coil tak function lah kalau macam tu. Oh, faham. Kan? Ataupun cooling coil saya kecil macam tu kan Sir? Cooling coil sepatutnya cukup. Ini practical Practical. Kadang-kadang cooling coil tu dia ada dia punya motorized valve. Benda tu kamu dah on dia tak buka. Motorized valve dia tak jalan. Jadi chill water tak dapat masuk lah dalam cooling coil. Kan? Kita rasa dah on tapi tak sejuk. Sama macam aircon kereta, kita dah on tapi tak sejuk. Mungkin cooling coil tersumbat, filter dryer sumbat ke whatever lah. Ataupun dia punya cooling coil tu ada bocor, leaking. Leaking ke, air tak cukup ke. Faham Sir. Okay. Kalau air tak cukup, kadang-kadang rasa sejuk sikit. Kalau air tak ada langsung ni, bocor kat mana-mana kan. Itu je Sir. Thank you Sir. Okay. Alright, so mungkin kamu ada soalan. Kadang-kadang ada yang tanya, boleh tanya. Tapi mungkin ramai yang belum nampak lagi lah. Bila kamu dah discuss dalam group, dah plan nak buat, bila kamu dah calculate, and then by the time probably you akan realise, oh ini tak tahu mulalah nak tanya lah macam-macam soalan. Sir, So adalah satu. Saya masa saya bagi latihan last week tu, saya ada jumpa kalau kita pasang 4x4 means petak square punya diffuser, easy to install. Tapi kalau yang circular punya, dia hard to install. So kalau daripada situ, untuk diffuser dia ada size dia Sir. Means macam kalau dia boleh, angin tu boleh pergi sampai berapa feet? Maksud saya berapa feet? Berapa jauh? Yes. Oh, tu sebab tu saya ada mention normally distance antara diffuser tu 6 to 8 feet. Lebih kurang macam tu lah. Maknanya satu diffuser boleh pergi angin tu sampai 6 feet.
Tak, distance dia. Dia mungkin boleh supply ke 4 ke 6 kaki lah setiap tu. Radius Oh, 4 ke 6 kaki. Tapi Enam kalau diffuser ke diffuser will be 6 to 8 feet lah. 8 lah sebab 4 kaki diffuser kanan, 4 kaki lagi diffuser kiri. So distance dia 8 lah. Okay, faham sir. Yang tu ada chart sir untuk tengok diffuser dengan dia punya flow dia? Tak ada, yang tu memang tak ada. Oh, Orang selalunya dia akan sebab tu saya kata ducting ni dia tak macam firefighting. Firefighting dia ada standard, ikut je. Ducting tak ada. Sebab tu kamu tengok orang suka-suka je letak ducting tu kat mana-mana. Okey, faham. Supply dekat sini, tiba-tiba sebelah dia ada return. Tu confuse tu. Dia akan jadi short circuit. Kamu pernah dengar term short circuit tak? Saya ada sebut last 2 week. Short circuit tu means macam dia masuk, lepas tu dia terus absorb balik. Daripada dia masuk dia terus return. Tak masuk bilik pun. So memang masalah. Kontraktor ni dia nak kerja dia nak pasang je. Kan? Kadang-kadang dia tak tahu pun benda tu tak apa. Yang dia tahu pasang ikut drawing. Maknanya cooling punya masalah dia sendiri fikir macam tu. Nanti bila dah siap, bila dah ni, mulalah tak sejuk lah, tak cukup sejuk lah. Kalau masa TNC, masa commissioning kita perasan, kita akan cakap lah. Kan? Tapi kadang-kadang masa commissioning, okey je, engineer semua sign je. Cukup, lulus. Tapi bila tengok balik betul-betul, ada short circuit lah. That's why kamu boleh nampak lah dalam study, orang banyak study pasal minimum distance between diffuser, minimum distance between return and supply. Macam tu ramai yang buat study sebenarnya. Faham je. Okay. Kadang-kadang orang komplain tau. Orang komplain tak sejuk. Okay, tapi tempat lain sejuk. Contohnya lah, katalah office besar pakai issue, orang komplain tak sejuk. Bila kita pergi tengok, rupanya kat kawasan dia tu tak ada supply pun. Ducting dia tu tak ada supply pergi situ. Dia tertumpu ke tempat lain lah. Ducting tu tersumbat ke macam mana sir kalau kesnya tu? Tak, dia pergi ke tempat lain. Maksudnya kat tempat tu tak ada ducting, ada satu je supply contohnya, tak cukup lah untuk sejukkan kawasan tu. Sir, boleh tak contoh contoh kata ducting tu kita dah set dekat situ 1002 tapi kita overlook dah. Maknanya daripada 1002 tu kita overlook 1002 CFM. Tapi sepatutnya bilik tu dia patut jadi dalam 1000 dalam 3000 tapi sampai dekat bilik tu 1002 je. Tapi kita split lagi ducting tu dalam bilik tu. Dia akan jadi lagi kurang sejuk kan saya kalau macam tu? Dia at the end kamu kena cukup lah total CFM dalam tu. Oh, faham. Kan? Kamu splitkan dia tak ada masalah, tapi total still sama. Oh. Yang menjadi masalah bila kamu splitkan, kamu pasang tak betul, duct jadi leakage apa semualah. Ataupun bila kamu splitkan tu kamu dah increase losses tau dalam ducting system. Kan? So bila kamu increase losses dalam ducting system, kena pula dia longest run yang losses yang base design. So nanti angin tak cukup kuat lah. Kan? Bila kamu split, kamu kena buat balancing balik, macam-macam lah. Noted sir. Thank you sir. Okay. Alright. Ada lagi? Grup mana-mana? Wakil Sri Kandi. Ada wakil-wakil perempuan nak tanya? Lain lelaki? Ashraf? Ada Ashraf? Ashraf Din? Ya betul. Okey, ada soalan? Ya betul, faham tadi, faham. Tak lagi. So macam mana?
Agak-agak senang tak nak buat? Untuk calculation tu just kita create Excel spreadsheet je kan, yang ducting tu lah, dan layout tu lah. Kita pakai Katia lah tu. Tak payah. Kau Just buat biasa je. Dia sebenarnya pakai AutoCAD yang paling okey, tapi saya tahu ada yang tak ada software lah, ada yang tak mahir lah, so tak payahlah. Kamu just ambil layout ni, okay, auditorium ni contohnya, for example, Ya kan? buat shape ni, okay, faham kan buat shape ni kan? Faham. Maksudnya kamu tak payah pun, kejap. Kamu tak payah pun pakai floor plan ni, kamu buat dekat katalah kamu buat pakai Word kan, kamu lukiskan bentuk ni kat Word tu, dan kamu buat lah layout ducting tu, buat labelkan section berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, contohnya macam yang kita buat dalam kelas lah. Tak perlu buat AutoCAD, tak perlu buat apa, just layout je. Okay, clear Sir, ada last lagi satu sir. Sir boleh bagi hint tak sir? Means macam kalau nak buat ducting ni, first kali kita kena identify berapa banyak ducting yang boleh masuk kat dalam satu ruang tu sir. Berapa banyak diffuser boleh masuk satu ruang tu? Berapa kita set dulu. Kalau saya set dulu berapa CFM per diffuser. Okey, faham. Okey. Lepas tu saya bahagikan, saya dapat 6 buah diffuser. Lepas tu saya cuba bahagi secara sekata dalam layout tu. Kalau tak dapat sekata, dia akan jadi kurang cantik ke sir? Dapat jadi kurang cantik lah. Tapi okey je, tak ada masalah je. Boleh je dapat sekata. Kalau kamu tengok kita punya Day 1 exam RS 6, RS 8 tu, kamu nampak dia punya layout dia sekata je semua. Ducting kiri kanan semua supply kat tempat yang sama. Tak ada bersepah-sepah Ada kejap ni contoh ducting. Boleh nampak? Okay, kalau kamu nampak ni ducting ni, elok je bagi sekata apa semua. Ni pun nampak kiri kanan, sini. Ni nampak dia straight macam ni. Okay, dia punya debar pun sama, horizontal line macam ni. Nampak? Nampak sir, cuma kurang jelas. I mean, tapi dia punya kamu yang ini line ni, kamu nampak ni line ni macam ni kan, 1, 2, 3, 4. Sini pun 1, 2, 3, 4. Sini pun sama, 1, 2, 3, 4. Ni horizontal, vertical, menegak. Ni horizontal, 1, 2, 3. Sini 1, 2, 3. Sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lepas tu dia tap pula kat sini, pergi ke pentas, ada 2 ni. Okay, so ni ada 2 issue ni, satu kat sini, satu kat sini. Yang sini supply bahagian depan, yang ini supply bahagian belakang. Okay, itu kamu nampak kat tepi-tepi ni semua return ni, return air grill ni. Tepi ni semua return. Sini pun sama, tepi-tepi ni semua return. Okay, so itu maksud saya, kamu susun tu proper lah. Okay, selalunya dia buat macam ni lah. Okay, dia tak ada buat staggered Kalau macam firefighting kadang-kadang kamu buat susunan staggered Okay. Ini untuk dewan lain lah. Tapi dewan ni
Sekejap berapa mungkin lah lebih kurang kot saiz dia dengan kamu punya ni. Saiz BTU lah Okey, lain soalan? Lain-lain, okey. Sir, Sir, saya sini. Ha? Submit bila sir? Submit sebulan sampai 16 hari bulan 7. Hari Jumaat kot dia punya submission tu, kalau tak salah saya. Sir, untuk ducting tu Hmm. yang kita cakap tadi, yang saya cakap tadi tu untuk supply kan. So untuk return tu kita nak pilih untuk free return ke kita kena pilih untuk return duct juga, kena layout lukis tu. Kalau saya seboleh-bolehnya saya prefer free return lah. Kalau single space macam ni okey kot, boleh kot free return, tak ada masalah. Okay. Simple ni boleh free return. Okey, so tak ada apa so, tak ada apa, itu je. Kamu boleh continue boleh continue, mungkin nak discuss dalam group plan kau buat apa, aku buat apa kalau nak lagi smart okey, ni buat ni, yang ni buat ni, yang ni buat ni, ni buat ni, sampai kat diri sendiri dah tak ada apa nak buat dah. Tu yang katalog tu memang kena pakai je Mesti kena pakai. untuk pemilihan sistem kita lah. So nak dapatkan kat mana tu? Kan tadi saya kata kat website manufacturer. Website apa tu? Manufacturer Manufacturer. Daikin ke, Axon ke, York ke. Saya rasa lah kalau kamu pakai Daikin York ni mudah sikit sebab banyak info, banyak produk-produk dia banyak dekat website dia. Mungkin kamu boleh fokus pakai yang itulah. Okay. Untuk normal building selalunya banyak pakai brand tu. Tapi kalau bangunan-bangunan besar, aircon centralized, water cool chiller, then baru pakai yang canggih-canggih lah. Okay, carrier apa semua. Okay katalog tu tak ada apa pun, ada je available. Yang penting ini kita nak practice lah nak buat design project yang betul-betul. Okay, so walaupun kamu buat design project ni, esok kamu kerja, bila kamu nak start design pun mungkin akan mengangkat-angkat lah, tapi makin lama makin terror lah. Okay, ini step-step dia. Bila kamu buat design project kat luar nanti pun sama lah, takkan kamu tak pilih kat katalog, betul tak? Betul tu. So kita praktis dari sekarang lah. Okay, ada katalog, cari kat mana, sistem apa nak pakai, right? So kita punya aim, cost outcome kita kan, kita nak boleh design kan. Tapi saya tak katalah once dah grad besok masuk kerja consultant boleh design terus, tak. Mungkin ambil masa lah untuk jadi apa, terror kan. Tapi at least tahulah apa benda yang perlu dibuat. Okay, so itu saja So Selasa depan kita akan start chapter 8.
Okay, saya perlukan mungkin maksimum 3 minggu lah untuk habiskan chapter 8 dan chapter 9. Okay, 3 minggu macam tu. Kita ada 5 minggu lagi saya rasa. So cukup lah. So assessment wise pun kita dah tak banyak. Just design project saya dah bagi. Kamu ada sebulan untuk buat. Okay. And then assignment 3 coming soon untuk chapter 8 ataupun 9, salah satulah. And then final test lah, itu je lah. Lepas tu kita habis lah semua. Okay, so itu saja. Okay, thank you. Thank you sir. Thank you, sir. Assalamualaikum. Okay,